bila kita berada dalam bulan Ramadan ni, dia dah nak pergi dah. Sikit lagi dah. Sepatutnya makin dekat nak pergi meninggalkan kita Ramadan, sepatut makin sedih. Sebulan dia duduk dengan kita sebagai tetamu. Sebulan dia duduk dengan kita, dia banyak bagi kebaikan. Sedekah dekat orang dapat pahala berganda. Semayang sunat dapat pahala wajib. Pahala wajib dapat 70 kali. Semayang malam Allah ampunkan dosa. Puasa elok-elok akan dihapuskan dosa. Yang tetamu ni akan pergi lagi 2-3 hari. Sepatutnya bersedih. Tapi sekarang berseronok pula. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Malaikat doa pada kita. Dah habis Ramadan akan berlalu. Seronok pula tuan-tuan. Ini yang kita kena ubah. Jangan kita menjadikan bahawa seronoknya meninggalkan Ramadan. Gembira dengan hari raya. Padahal hari raya tu sehari je. Tak berapa hari lagi kita akan sama ada Ramadan meninggalkan kita atau kita meninggalkan Ramadan. Tadi dalam saya nak datang ke tempat tuan-tuan, ada orang meninggalkan Ramadan sebab dia meninggal dunia. Aksiden. Sian dia. Naik motor, beg ada di belakang badan dia, beg ada dekat seat motor dia. Dah kereta main rempuh belakang ke, dia rempuh belakang kereta, dah. Mayatnya ada di tengah-tengah jalan. Ya, mesti keluarga dia dalam keadaan menunggu mana anak aku, mana adik aku, mana abang aku. Rupanya Allah Ta'ala lebih sayang pada dia, Allah Ta'ala jemput dia. Begitulah tuan-tuan, kehidupan kita ni sebenarnya kita menunggu. Tambah tuan-tuan ni duduk di hospital, melihat kelahiran dan melihat kematian berlaku setiap hari. Ada orang yang dijemput Allah, ada orang yang dijadikan oleh Allah untuk lahir. Yang ini menunggu masa, yang ini menunggu masa untuk dilahirkan, yang ini menunggu masa untuk dikembalikan kepada Allah. Dan kita pun menunggu masa. Kita semua ini adalah termasuk dalam kumpulan orang yang menunggu. Daftar yang menunggu. Cuma belum tahu bila, di mana, saatnya, bagaimana dan di manakah akan disemadikan. Maka bila kita faham kita ni adalah calon menunggu. Setiap daripada kita ada tarikhnya. Mungkin ada tarikhnya bersamaan dengan sama-sama kawan. Ada yang tarikh kematiannya bersama dengan suami isteri. Ada kematiannya tak sama tarikh. Tetapi sama pula pada jam dia. Sama pada harinya. Macam-macam tuan-tuan bentuk kematian. Yang pastinya kita semua adalah calon menunggu. Jadi bila kita adalah calon menunggu, nak ke mana menunggu itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak menuju pada Allah. Maka nak menuju kepada Allah, apakah yang kita akan bawa sebagai bekalan untuk menuju pada Allah? Saya bekalan daripada Ipoh, tak ada apa saya bawa. Saya bawa maruku je. Kok-kok jam balik kang. Senang buka puasa tengah jalan. Maruku saya bawa, biskut kepala lutut saya bawa. Sebab saya suka makan biskut kepala lutut walaupun saya bukan orang bersalin. Ya, kurma. Itu saja yang standby tuan-tuan. Kod-kod jam. Ya, sebab saya pun dah, sebab tu Ustaz Din saya dah menolak. Dah tak terima dah sebarang ceramah ke apa benda ini. Hari terakhir untuk ceramah saya sepanjang Ramadan tahun ini. Tak mau dah malam raya ke TV panggil pun semua saya tolak. Sebab saya tak mau lagi terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas. Pengalaman mengajar erti kesabaran. Oh, susah gila. Masa itulah perlunya berfikir tuan-tuan. Baru sekarang orang ada fikir. Bila nak kencing sekarang dah ada dah beg dia tersendiri. Wah. Saya dapat 2 hadiah beg untuk senang kencing. Saya tengok je tuan, biar betul engkau ni. Ya, Allahu Akbar, suat seksanya hidup tuan. Lepas tu saya tolak lah. Baik raya apa pun saya tak nak dah berjalan. Pasal apa? Jam. Pengalaman kita. Yang saya datang ke tempat tuan-tuan, saya bawa kurma, saya bawa biskut kepala lutut, saya bawa meruku. Dah.
Tetapi nak menghadap kepada Allah tak boleh bawa kurma. Nak menghadap, nak menuju pada Allah kena ada bekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekalan itu kata Allah takwa. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Dan ada satu bulan dia adalah tempat untuk menjadikan kita bertakwa. Bulan itu ialah bulan Ramadan. Tempat itu nama dia Ramadan. Ladang pahala untuk akhirat supaya kita jadi orang bertakwa. Sebab itu menjadi rugi kepada kita kalau sebulan Tuhan bagi pada kita untuk jadi orang baik, kita tetap tak jadi baik. Kita memilih untuk tetap tak mau jadi baik. Sebulan Allah Ta'ala bagi lapar supaya mengurangkan nafsu mengumpat. Tapi tetap kita mengumpat. Bukan kita mengumpat pun, kita mencari tempat untuk mengumpat. Nak tengok pula apa kes dia. Hari tu kata 18 tak jadi. Nampak. Aduh, nampak. Kan? Sama je. Lantak rasa kan? Nampak tu. Yang kau sibuk pasal? Kita hari ni cari dosa ke cari pahala? Dengan menyebut hal orang. Hal Mira Tongges. Apa kena-mengena kita dengan Ramadan? Kita bertambah ke pahala kita? Dengan kita ambil tahu hal-hal dia orang? Dengan prank up. Kita punya maki lah. Rupanya prank up. Bahasa Melayunya perangkap aja. Prank up. Bergaduh, bertumbuk pasal pasu. Beribu-ribu tengok komen. Padahal berlakon. Nampak tak? Patutnya puasa tak payah ambil tahu lah hal tu. Ini kita nak ambil tahu juga apa pakai baju raya ini, ya Allah. Okey. Jangan menjeling. Apa lagu dah? Indahnya hari raya. Lantak dia lah tuan-tuan. Sedap pula saya dengar lagu tu tuan-tuan. Malam tadi saya dengar lagu tu sedap pula rasa dia. Dia buat duet dengan satu lagi parodi punya lagu Didi bernama. Sedap pula parodi tuan-tuan. Jadi kalau rasa tak boleh, tak tahan ke apa, jangan tengok. Sebab aku nak cari pahala. 2. Tuan-tuan, yang saya minta sama-sama kita fikirkan Ramadan ni. Bila kita berada dalam bulan Ramadan ni, dia dah nak pergi dah. Sikit lagi dah. Sepatutnya makin dekat nak pergi meninggalkan kita Ramadan, sepatutnya makin sedih. Sebulan dia duduk dengan kita sebagai tetamu. Sebulan dia duduk dengan kita, dia banyak bagi kebaikan. Sedekah dekat orang dapat pahala berganda. Semayang sunat dapat pahala wajib. Pahala wajib dapat 70 kali. Semayang malam Allah ampunkan dosa. Puasa elok-elok akan dihapuskan dosa. Yang tetamu ni akan pergi lagi 2-3 hari. Sepatutnya bersedih. Tapi sekarang berseronok pula. Seronok. Daripada dulu tuan-tuan kita diajar berseronok untuk meninggalkan Ramadan. Jarang kita diajar untuk Allah bersedih. Bersedih sebab Ramadan dah berakhir. Pintu syurga sekarang dibuka. Pintu neraka ditutup. Tak lama lagi pintu neraka dibuka ni. Setan-setan akan kembali balik bergentayangan mengganggu kita. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan. Malaikat doa pada kita. Dah habis Ramadan akan berlalu. Seronok pula tuan-tuan. Ini yang kita kena ubah. Jangan kita menjadikan bahawa seronoknya meninggalkan Ramadan. Gembira dengan hari raya. Padahal hari raya tu sehari je. Sehari sahaja. Raya kedua dah boleh puasa. Raya ketiga lagi boleh. Tapi kita hari ini tak punya puasa-puasa sunat entah. Selepas hari raya pertama, raya kedua. 3, 4, 5, 6, 7 sampai raya 30. Sampai masuk bulan Zulkaidah pun rumah open house lagi. Bayangkan tuan-tuan. Makan je open house. Lah tak boleh qada, tak sempat. Bila sampai bulan Syaban dah nak masuk bulan Ramadan tahun depan, banyak lagi hari tak qada. Agak-agak akak macam mana? Bertepuk tangan, ya Allah, tak qada lagi.
Nak datang Ramadan lagi 10 hari, tak qada 12 hari, confirm tak cukup. Yang setahun Tuhan bagi untuk qada, kenapa kau tak qada? Sebab dia beraya saja tuan-tuan. Jadi kalau boleh, ada 2 hari 2 malam lagi yang berbaki ni tuan-tuan, kita buat betul-betul pecutan terakhir. Mungkin ini Ramadan terakhir, mungkin ini pecutan terakhir. Kita minta ampun betul-betul, taubat betul-betul, biar Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Cuba tuan-tuan tengok, saya berdua dengan Ustaz Din ni atas pentas. Okey, duduk atas pentas pakai samping. Saya pakai baju ngosi pacai. Akak kita pakai baju staff nurse ada nu hak baju belang-belang ada. Saya dengan KPJ ni rumah nombor 2. Rumah nombor 1 rumah saya lah. Rumah nombor 2 KPJ. Isteri ustaz duduk kat KPJ ke? Dah. Selalu masuk KPJ tuan. Sebab tu saya tahu ni baju biru, yang ni baju belang-belang, semua saya tahu. KPJ Ipoh tu macam saya punya. Rumah nombor 2. Tak jumpa di rumah, cari di KPJ. Ada kat KPJ tuan-tuan ni. Punya akrabnya saya dengan KPJ ni tuan-tuan. Masya Allah. Baik, kita duduk di sini, cuba tengok. Ada yang segak. Ada yang baju segak. Ada yang duit banyak. Ada yang harta banyak. Macam-macam tuan-tuan. Manusia dinilai dengan apa? Dia bukan sama macam binatang. Binatang, nak tengok penilaian binatang, dia tengok pada berat. Lembu korban, yang ni kecil, yang ni besar. Yang besar harga dia 12,000, yang kecil 5,000. Pasal besar dan kecil. Begitu juga dengan burung. Burung ni harga dia mahal sebab suara dia sedap. Burung ni murah sikit sebab suara tak sedap. Binatang dia dinilai pada corak warna, arwah warna dia. Yang ni emas. Bila tutup lampu, emas tadi berjalan dalam akuarium. Yang ni lagi mahal sebab emas. Dia punya sisik dia emas. Manusia, dia bukan dinilai dengan itu. Kalaulah manusia dinilai dengan berat badan, jenuh. Jenuh tuan-tuan, oi. Laku orang jual timbang. Kalaulah manusia dinilai dengan suara, dia tu paling bagus suara, kita ni kalah. Kita kalah dengan penyanyi nombor 1. Hari Mulia, kalah kita tuan-tuan. Dia nombor 1, kita nombor berapa? Kalaulah kita dinilai dengan rupa, saya ni jauh dengan Din. Jauh beza, menang dia tuan-tuan. Ratu cantik menang lagi ya. Tapi Allah Ta'ala tak menilai daripada situ. Allah Ta'ala tak tengok pun daripada situ. Allah Ta'ala tengok daripada taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Taqwa tu yang Allah tengok. Dan sekarang bulan Ramadan dah nak berakhir. Bulan yang nak melahirkan taqwa. Kalau kita tak jadikan diri kita bertakwa, kita adalah orang yang paling rugi sekali. Sebab takwa tu Allah nak tengok. Bukan rupa, bukan kaya, bukan pangkat, bukan kuasa, bukan apa. Takwa yang Tuhan nak nilai. Dan sekarang bulan tu tinggal beberapa hari lagi dah. Besok, lusa lagi dah nak tinggal. Tu pun kok raya hari Sabtu. Buatnya terbalik kurang tu raya hari Jumaat, menung kita. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, pulun lagi sekali. 1 malam atau 2 malam yang berbaki untuk Allah ampunkan dosa kita, naikkan darjat kita. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Ya, dalam bulan Ramadan ni banyak kenangan akan datang. Bulan Ramadan nak masuk raya ni dia akan datang kenangan. Kenangan dengan keluarga, kenangan waktu sekolah, kenangan waktu kecil, kenangan dengan arwah. Macam-macam bentuk kenangan akan sampai. Sebab tu lagu-lagu raya yang lama-lama itu akan disimpan dalam memori kita. Sebab dia lebih kepada kenangan kita. Lagu-lagu lama akan sampai. Tuan-tuan buatlah lagu raya hak baru. Orang tak mau. Orang nak pergi Ramli. Di hari raya
terkenang daku kepada si dia. Walaupun lagu lama, balik kampung, tetap orang nak lagu tu, tuan. Okey, tambah lagu dam-dam-dum, bunyi mercun. Ahmad Jais punya lagu orang suka, Selamat Hari Raya. Anwar Elina tu, kan? Dodo wajib, jangan lupakan peninggalan nenek zaman berzaman. Mereka pun dah tua lah, tapi lagu tu tetap dipilih. Tambah lagu Hai Amir, indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Seronok. Macam akak-akak ni, bayar-bayar akak ni umur 40, 50. Lagu yang menjadi ingatan. Bila datang kenangan tu duduk lagu Mamat lah. Lagu Mamat. Okey. Ada 2-3 lagu Mamat yang jadi ingatan ni. Di kalangku keseorangan kenangan pun datang menjelma lagi terbayang saat-saat yang manis ketika bersama dahulu. Tak tertahan menanggung rindu di saat kau berjauhan dariku, wajahmu selalu datang menjelma membuat teguhnya cintaku. Oh sayangku, hulurkan tanganmu, bersama kita bergandingan berdua menuju arah bahagia. InsyaAllah saya nak buat album Maki Ariu lepas ni. Jadi tunggu yang sedang dilakukan. Bila datang hari raya ni, benda yang paling kita ingat mak bapak kita. Saya mak bapak tak ada dah. Bapak saya tak ada tahun 73. Jadi ustaz umur berapa? Bayangkanlah kalau bapak saya meninggal tahun 73. Makna dah 50 tahun. Saya umur berapa? Oi, tua dah ustaz. Saya dah masuk skim pencen dah. Ni kontrak baru ni, entah. Tua dah. Subhanallah. Mak saya meninggal 2011. Bulan April 2011. Bapak saya bulan 6 1973 accident. Jadi kalau nak cerita tentang hari raya tanpa bapak, saya memang tak ada bapak. Bapak saya meninggal umur saya 8 bulan. Saya lahir tahun 72. Dia meninggal tahun 73. Kalau setakat nak cerita hari raya tak ada bapak, saya tak ada bapak punya lama. Jadi anak yatim. Susah, miskin, apa kedana. Hidup dengan mak. Sebab tu bila datang hari raya, banyak kenangan yang sampai pada saya. Kadang-kadang dia mari satu ingatan yang menyedihkan. Hari raya pagi, kawan-kawan datang. Saya ni tak dipanggil Kazim di kampung saya. Orang panggil saya Ikram. Ikram nama dia. Bukan Ikram Dinsley, lain. Entah. Itu sahabat saya, itu yang memang dia. Dekat dengan rumah saya tu. Ya, Ikram. Gini, Ikram. Orang panggil saya Ikram. Yang rapat dengan saya panggil saya Dek Yan. Dek Yan nama dia. Adik Yan nama dia. Ringkas jadi Dek Yan. Makwa saya panggil saya Zim. Zim. Itu masa sekolah lah kan. Zim. Allah. Lemah. Zim lemah. Baik. Jadi datang budak-budak. Ram. Yan. Jom raya. Saya pakai baju Melayu. Masa tu dah jadi 2 je 3. Turun tangga. Ikut geng. Pergi beraya rumah orang. Jalan sana, berjalan sini, berjalan sana, berjalan sini. Bila saya sampai satu rumah. Rumah dia tu ada beranda. Ada serambi. Saya tengok keluarga ni satu rumah ni duduk dekat serambi tadi. Seronok. Kemudian dia tengok saya datang. Datang anak perempuan dia kata, datanglah. Ni datang nak kutip tong lah ni. Ini datang nak kutip tong lah. Saya bila dia sebut datang nak kutip duit tu, saya berhenti kaki. Saya pun lari ke belakang, patah balik ke rumah.
Sebab saya malu. Dikatakan pergi beraya rumah orang sebab nak collect duit. Balik ke rumah, saya cari mak saya di dapur. Mak saya tengah duk buat balang kuih, masuk kuih lah apa semua. Saya pergi, saya peluk belakang mak saya. Mak saya kata nak pergi beraya, kenapa tak pergi? Tak apalah mak. Orang tu cakap, saya pergi rumah dia sebab nak kutip tong. Malu lah mak cakap, dia minta duit. Mak saya pun berhenti masukkan kuih dalam balang. Dia pun palih belah saya dan dia peluk saya. Tak apa, kita raya berdua ya. Sejak daripada itu tuan-tuan, sampailah saya tingkatan 5, saya tak pergi beraya rumah orang. Sebab saya takut saya dicop sebagai datang beraya sebab nak minta duit. Perkataan tu kecil je, tapi dia simpan dalam hati saya ni sampai saya tingkatan 5. Asal beraya je, saya takkan pergi mana-mana. Saya akan layan orang je. Jamu air lah, buat kuih lah apa lah. Sebab tu saya pandai buat kuih bakar. Saya pandai buat kuih semprit. Saya pandai buat dodo dan sebagainya. Sebab mak saya ajar. Baiknya sebab orang tu sebut datang rumah aku sebab nak kutip tong. Sebab itu tuan-tuan, sampai sekarang pengalaman tu ada dalam jiwa kita. Tiap-tiap kali hari raya, benda ni akan ingat pada saya. Macam mana kita nak dapatkan pahala supaya sampai pada mak kita? Saya dengan bapa saya tak pernah beli kain pelikat cap gajah berlari. Tak pernah tuan-tuan. Kain pelikat cap tembikai pun tak pernah. Sebab dia mati awal. Macam mana saya nak dapat pahala? Nombor 1. Saya buka sekolah saya. Saya buka sekolah. Yang mana orang tua yang tak ada anak, mana orang tua yang dibuang anak, mana orang tua yang tak kahwin, mana orang tua yang miskin, yang sebatang kara, mai duduk. Saya bela. Ada lebih kurang 270 orang. Yang kaki tak ada. Setakat ni yang tak ada, yang saya bela, yang kepala tak ada. Kaki tak ada, saya bela. Tangan tak ada pun saya bela. Kanser ni baru ni 2-3 hari lepas, kanser tahap 4 meninggal. Bulan lepas saja 5 orang meninggal. Kanser. Ini baru ni kanser perempuan belum kahwin lagi kanser. Jadi tuan-tuan, saya bela orang macam ni. Saya niat satu je. Pahala, kalau aku ada pahala untuk dia orang ni, aku hadiahkan pada mak aku hadiahkan pada arwah bapa aku. 1. Nombor 2. Mak saya masih ada lagi. Kawan-kawan dia yang masih hidup. Mak saya, kami ni orang Batu Kurau. Tahun 81, saya masuk Felda Gunung Besaut di Sungkai. Jadi saya membesar di Felda Gunung Besaut. Saya duduk sana. Mak saya mengajar Al-Quran, mengajar agama. Jadi drivernya, walaupun tak ada lesen, saya lah naik motor. Mengajar rumah orang tu, mengajar kat dewan, mengajar kat surau. Saya driver. Jadi saya kenal, ni kawan mak saya, ini kawan mak saya, ni kawan mak saya. Bila mak saya meninggal, saya tak putus lagi hubungan dengan kawan-kawan mak saya tu. Saya tak putus lagi. Sampai minggu lepas, saya datang bawa rombongan sekolah saya, 1 bas, 3 van datang. Saya nak kenalkan pada isteri saya, kenalkan pada anak-anak saya, ini nama dia Nah Sarip, depan rumah ayah. Ni Nah Sarip, makcik Nah Sarip. Yang ni Kak Jam. Kak Jam ni pandai mengurut, tukang jahit. Baju opah dia yang jahit. Kak Jam ni suara sedap. Walaupun orang Banjar. Suara dia sedap. Yang ni Kak Harrison. Kak Harrison ni tokek gas. Tapi dia bukan Mira. Tokek gas dia Petronas. Kak Harrison ni pula, dia tukar menyanyi lagu nasyid. Lagu dia sedap. Masa itu rancangan Memandang ke Timur. Saya cerita satu-satu. Dasar pandang ke timur, lagu nasyid. Kerajaan mengorak, langkah segera memandang ke timur, membangun negara. Saya ingat lagi, menong kat Harrison tu. Pasal apa? Sebab Nabi kata, kalau kita ni, mak kita, bapak kita, masih ada kawan dia, masih ada mak saudara kita, pak saudara kita yang masih hidup, kita berbuat baik kepada pak saudara kita, mak saudara kita yang masih hidup, pahalanya macam buat baik dengan mak kandung kita sendiri. Mak kita dah meninggal, tapi ada kakak dia, nama dia Maklum. Ziarah Maklum. Tapi kita orang tak biasa, Ustaz. Macam
Macam apa engkau pergi balik je lah. Tok dah free, sibuk pula pergi balik. Kita masih ada lagi Pak Long, ayah kita punya abang, pergi ziarah. Tapi kita tak ngam dengan sepupu kita, Ustaz. Lantak sepupu kau. Itu Pak Long, abang kandung, ayah kau. Berbaik dengan dia. Pahalanya macam berbaik dengan ayah awak sendiri, mak awak sendiri. Ustaz, mak saya sebatang kara, Ustaz. Oh gitu. Dia anak tunggal. Oh. Jadi abang tak ada, kakak semua tak ada. Kalau gitu kawan dia. Ada tak kawan dia yang masih hidup? Dia tak ada kawan, Ustaz. Oh, dia tazan lah. Takkan tak ada kawan, dia dulu kerja apa? Ziarah dia. Sebab tu tuan-tuan, waktu kita masih hidup, perkenalkan kepada anak kita, kawan-kawan kita. Ini pegawai mak, yang ini pegawai ni, yang ni kawan mak, yang ni kalau kita orang masa muda-muda dulu, umur 20-30 waktu tak puasa, kita lah drive thru 2 orang, inilah kita. Cerita pada anak-anak supaya anak-anak tahu bahawa kita ada kawan, dan bila kita mati kita sambung hubungan. Dan yang ketiga, bagaimana cara nak menyambung tadi supaya pahalanya sampai kepada mak bapak? Terpulanglah pada tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, kita ni termasuk anak yang soleh. Doa daripada anak yang soleh sampai pada mak bapak. Jadi duduk dalam majlis ilmu ni, niat dalam hati. Kalaulah ada pahala, aku datang belajar ni, ya Allah. Aku hadiahkanlah pahala ni, ya Allah, kepada arwah ibu dan ayahku. Ataupun mak masih hidup, aku hadiahkan pahalanya pada mak. Niat. Sebab tu saya seronok kalau tuan-tuan datang belajar ni, walaupun duduk sekejap saja. Duduk sekejap. Duduk, ya Allah. Kalaulah ada pahala ni, sedekahlah pada mak aku, ya Allah. Sampai pahala. Ini tidak, tuan-tuan. Tahu ada pengajian bank muamalat buat program anjuran bersama. Lalu je dia tengok tak ada kurma ke? Dia cari kurma, tuan-tuan. Tak ada goodies ke? Ada goodies aku masuk. Tak ada goodies aku tak masuk. Masuklah, di sini ada taman syurga. Kalau engkau tak nak pahala untuk engkau, niatkan pahala untuk arwah mak engkau, arwah bapa engkau. Berpuluh-puluh kali ganda daripada majlis ilmu biasa. Jadi tuan-tuan, apa yang kita buat, ingat pada mak kita, ingat pada ayah kita. Kita masuk tabung masjid, ingat pada mak bapak kita. Kalau ada sedekah pahala, ya Allah, pada mak bapak aku. Apa-apa pun untuk mak bapak kita. Mudah-mudahan bila kita mati nanti, anak kita pula akan sambung untuk diri kita pula. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Soalan seterusnya Ustaz daripada saudara Hairun Arif Shah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah hukum membeli mainan anak yang terdapat gambar khinzir dan anjing? Boleh ke simpan di rumah? Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Sekarang ni patung berkaitan permainan anak-anak ni dalam tali besen dan sebagainya. Banyak cerita tentang babi ni. Okey. Babi ni Kak Lehau, dia tak boleh sebut lembut, babi. Dia tak nampak kemural lazahan dia tu. Dia kena sebut babi. Kan? Saya ni ada 2 cucu. Satu cucu 2 tahun 7 bulan. Satu lagi cucu 6 bulan. Sejak ada cucu ni, Allah, tiap-tiap hari tengok kartun. Tak tengoklah drama lah. Suamiku, isteriku pun semua tak ada tengok dah. Suamiku, suamimu. Tak tengok dah, tuan-tuan. Kita tiap-tiap petang duk tengok drama pukul 7. Jadi kat kita, suamiku sotong. Jadi sotong lagi kita pun. Suamimu, suamiku. Dapat kat kita. Bila dapat marah pula. Tak tengok dah lah TV, tuan-tuan. Cucu saya ni kerja tengok di N-Friend. Dengar-dengar lagu-lagu budak-budak semua saya hafal sekarang ni. Baby shark kuduk-kuduk semua saya hafal lah. Hafal lah. B-I-N-G bingo. Saya hafal semua dah. Dia tak boleh tengok lain. Dia kena tengok 2. Quran satu, cerita Upin Ipin. Satu, Nana lah apa nama, lupa. Farhana apa nama, lupa. Nama kartun 2 orang budak-budak kecil tu. Opa apa? Umar dan Hana. Nampak entahlah. Boleh ingat tu.
Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Semua lagu tuan-tuan, lagu laba-laba panjat telaga lah, semua saya tahu. Antara benda yang paling saya tengok paling banyak dinormalizekan tuan-tuan dalam lagu-lagu budak-budak, baik lagu orang putih lah, kebiasaan dia dimasukkan binatang yang pink tadi ni. Jadi jadikan sebagai binatang kesayangan. Saya takut nanti budak-budak kita kata, tu babi tu dah jadi macam binatang kesayangan. Old MacDonald have a farm. E-I-E-I-O. Nampak dalam tu dia. Dia kata di ladang McDonald tadi have a pig. Kuang 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 kuang. Jadi saya takut satu hari nanti, sebab saya dah ceramah 33 tahun. Tua dah. Ustaz Din 26 tahun. Dia duduk alam roh lagi. Saya dah ceramah dah. Apa yang saya tak jumpa tentang babi? Saya jumpa ada perempuan yang mengandung dan mengidam babi. Datang suami dia minta ubatkan. Dia kata tak makan babi pun tak apa. Lalu depan kedai hak gantung dia. Dia tengok tu pun, saya kata biar betul kak. Kan dia gantung roster tu. Tentu ingat roster tu. Dia kata tak makan pun tak apa. Lalu dan tengok saja pun, kau jangan duk ikut sangat hawa nafsu setan. Memanglah dia kata, ustaz tak rasa kami ni perempuan mengandung, kami ada mengidam, ustaz tak rasa. Saya kata memang saya tak rasa. Tapi akak janganlah main suka-suka, benda tu tak boleh kak. Itu nama dia nafsu. Lawan nafsu akak tu. Memang orang mengidam, diteringin macam-macam. Benda halai dia kata tak suka, abang boleh duduk jauh tak? Suami duduk sebelah dia. Boleh duduk jauh tak? Abang tu halai suami dia, dia tak suka. Pasal bau. Hak haram pula dia suka. Sedap pula babi ni nampak dah. Orang tua-tua pula pesan, kalau hang tak makan nanti anak meleleh helio. Meleleh helio tu mak dia mengidam, bapak tak kasih. Itu yang meleleh, kata dia. Yalah kalau haram nak bagi kasih apa makcik? Lawan hawa nafsu. Yang kedua yang saya jumpa, satu anak perempuan, anak gadis, kerja lah, berkarier, berkerjaya, rugged lah, orang segak kan. Dia kata dia ada masalah dia apa? Ketagihan babi. Dia satu office dengan non-Muslim. So bila nak makan tengah hari, makan lah. Jalan turun pukul 1 jalan. Macam kita lah duduk di KL ni. Jalan ramai-ramai berjalan. Ikut kawan. Masuk kedai tak Islam. Mula-mula dia ambil minuman saja. Tak apa dia ambil sandwich saja. Satu hari kawan dia kata, makanlah sedap. Sedap tak? Tak boleh, haram. Kalau tiap-tiap hari ajak, haram jadi hailam. First time dia makan, dia rasa sedap. Lepas tu dia mula makan. Tahap ketagih dia makan menatang tu, sampai dia beli dan simpan dalam peti air. Jadi kalau tengah malam lapar, potong, masuk kicap. Buat nasi goreng. Dia kata, ustaz, dia tak boleh buang dah ketagih tu. Tolonglah ustaz. Macam mana cara-cara nak berhenti daripada ketagihan kebabian tu, ustaz? Loh. Baik, jadi tuan-tuan, sekarang ni patung permainan budak-budak kita. Yang pertama sekali, ni nama dia patung. Contohlah patung. Katalah gapil, contoh dia. Dia kalau dijadikan sebagai alat permainan anak kecil kita, tak apa. Duk dukung patung tu. Ya, tak apa sebab dia jadi permainan. Dia ambil patung Mr. Bean tu, yang warna brown tu. Dia main, jadi dia main. Itu patung untuk permainan dia harus pada anak-anak kecil. Tapi kalau anak gadis 15 tahun, tak mau dah. Patung tu lagi besar pada dia. Itu bantai peluk, ustaz. Bantai peluk ada jenis panjang. Pergi beli kat Maidin.
Bukannya patung. Beli bantal peluk. Dah biasa Ustaz, saya tak peluk dah, saya letak dekat atas kepala katil saya Ustaz. Itu bukan lagi permainan, dia adalah jenis patungan. Okey, maka tak mau. Yang kedua, gambar. Misalnya di langsir kita ada gambar. Okey, zaman Rasulullah dulu, isteri Rasulullah bubuh langsir ada gambar binatang. Lalu Rasulullah kata, ganggu sembahyang aku, tak khusyuk bila duk tengok binatang ni. Maka Siti Aisyah pun potong gambar tu tak menjadi makhluk yang sempurna. Kepala belah lain, kaki belah lain, badan belah lain. Maka kalau gambar patung tadi, gambar. Dia bukannya 3D, dia bukan 4D macam kita ni. Dia hanya sekeping gambar saja. Itu khilaf kepada ulama. Pertama, kalau gambar tu lengkap, komplit daripada rambut, kepala sampai ke kaki. Ada yang mengatakan tak boleh sebab menggambarkan musawir. Ada mengatakan bahawa boleh jika gambar itu hanya sekeping. Dia bukan berbentuk, dia bukan berbayang. Ada yang mengatakan bahawa kalau tak lengkap, hanya kepala sahaja, harus hukum dia. Ada yang mengatakan bahawa langsung tak boleh. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, kita mengambil jalan ikhtiyat, jalan selamat. Yang pertama, kita ambil jalan ikhtiyat. Tidak ada pemujaan pada gambar tadi. Yang kedua, tidak ada kelengkapan satu bentuk badan yang sempurna di dalam gambar yang digantung tadi. Yang ketiga, pastikan gambar tadi menutup aurat kita. Kalau gambar yang tak tutup aurat, simpan. Dan yang seterusnya, gambar tadi bukan satu bentuk yang dihormati, yang disembah, yang dikalungkan, dihormati dan sebagainya. Dan ada ulama yang lebih lagi berhati-hati, langsung dia tak gantung gambar. Jadi kalau gambar yang halal, gambar kita, keluarga pun ada macam-macam cadangan, ada macam-macam pendapat ulama. Apatah lagi gambar yang melibatkan anjing dan babi. Boleh faham Ustaz Din? Kira hanya gitulah. Kalau gambar kita pun ulama-ulama berbahas pendapat. Apatah lagi kalau melibatkan dua binatang yang najis ini. Supaya tak menjadikan biasa pada budak-budak. Islam tidaklah membenci kepada anjing. Islam tak benci, dia tak suruh kita ni benci pada anjing. Anjing pun ada faedah juga. Tetapi dia termasuk dalam kategori najis mughallazah. Saja-saja nak pegang, ada hukum dia. Saja-saja nak bela, ada hukum dia. Kalau nak bela, ada hukum dia. Islam tak larang kita bagi makan pada anjing, silakan. Tak salah tuan-tuan jumpa anjing tengah jalan, panggil dia. Poppy, come. Lassie, panggil. Tak ada masalah. Bagus apa? Mulia apa? Ada orang Melayu kita bela anjing apa? Dia buat pusat ternakan anjing yang terbiar. Ada tuan-tuan. Kita tengok dalam YouTube, Grab rider, food rider bagi makan pada anjing. Tak apa, tak ada masalah apa. Kita tengok dalam hari ni punya report, makcik yang jual nasi lemak, yang jual nasi apa semua ni, tiap-tiap hari bagi makan anjing yang datang ke gerai dia. Islam tak suruh kita pukul anjing. Jadi tuan-tuan, yang dilarang ialah menjadikan kita bela dia. Menjadikan kita ni boleh senyum dia, pegang dia, sampai buat kempen pula pegang anjing. Ini yang tak mau. Dia najis. Boleh tak tuan-tuan buat kempen pegang tai? Apa makna najis? Tai Babi tu apa? Najis mughallazah. Manusia punya tai, najis mutawassitah. Najis sederhana. Najis yang paling ringan, budak-budak lelaki yang belum menyusu, yang belum makan minum apa-apa, melainkan susu ibu dia. Najis mukhaffafah, budak kecil. Najis pertengahan, tai manusia. Tu najis mutawassitah. Najis yang paling berat, najis mughallazah, paling berat. Kalau tuan-tuan pegang anjing tu, najis paling berat. Tuan-tuan buat kempen pula, mari, peganglah anjing, mari. Baik buat pegang, baik, tai. Berak ramai-ramai kat depan tu, marilah pegang. Kenapa yang kita pegang tai manusia? Geli. Kenapa yang pegang anjing tak geli? Sebab dah dinormalizekan benda itu. Sepatutnya, pegang anjing babi ni kena samak. Kena samak. Pegang tai, mana ada kena samak? Mak kita berak, sakit perut. Dia lumpuh, stroke. Ada tuan-tuan samak tangan tu.
Tak. Cuba anjing berak. Nampak tuan-tuan? Taik dia kena baju kita. Kena samak dia. Jadi tuan-tuan tu kena lihat hukum tu. Jadi jangan anggap biasa benda itu. Tetapi bila tuan-tuan dah membiasakan benda itu, kita bimbang satu hari nanti orang dah boleh bela dalam rumah dan menjadi kebanggaan. Jadi kebanggaan sekarang dah wujud dah. Ada orang yang bela anjing, comel-comel anjingnya rendek-rendek bulu lebat tu. Sayang. Bila kita tanya dia kenapa bela, apa salah dia? Dia tak salah. Dia binatang ciptaan Tuhan. Memang, tapi dia bukan binatang peliharaan. Daripada kau bela babi dengan anjing tu, baik kau bela anak yatim tu. Bela anak yatim lagi faedah. Wallahu a'lam. Untuk maklumat tuan-tuan, saya pun musafir. Tapi tak ada air atas meja. Baik. Ada beberapa orang yang diharuskan berbuka. Okey. Pertama orang sakit. Wa in kuntum marada aw ala safar. Yang kedua musafir. Yang pertama sakit. Orang sakit di hospital tuan-tuan ni, memang dia tahu dah dia sakit. Tak payahlah dia puasa dah. Dah sakit dah, masuk wayar kot hidung, masuk kot sini dah. Kak, esok puasa niat tahu. Zalim betul tuan-tuan. Yang tu bagi makanlah, memang dah tahu dia takkan boleh puasa. Biarlah dia makan. Bukan berdosa pun. Dosa kau tak puasa tau. Hei, dia sakit. Yang berdosa tak semayang. Sebab semayang ni sakit pun kena semayang. Puasa bukan. Kenapa kau tak semayang? Kau buta ke tak nampak aku sakit? Yelah, sakit pun kena semayang nak. Kalau aku sihat, tak payah cakap memang aku semayang. Aku sakit, Tuhan pun faham aku sakit. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia kan. Walaupun kau sakit, selagi mana kau ada akal, wajib kau semayang. Ustaz, saya ni duduk dalam wad terbakar, Ustaz, burning ward. Wad terbakar. Mandi tak boleh, debu tayamum tak boleh. Macam mana saya nak semayang? Semayang menghormati waktu. Ada tak payah wuduk, tak payah ada air, tak payah, doktor marah kan. Tak payah tayamum, nak tayamum apa kau terbakar satu badan? Kau terbakar satu badan, kau ke kerja Petronas. Stesen minyak terbakar. Masak badan dia tuan-tuan. Boleh petik daging dia, cecah air asam. Nak kena air macam mana? Ya Allah. Itulah kawan saya kena macam itulah. Terbakar habis ni. Saya pergi ziarah dia. Terbakar kaki ni, pakai kepala. Ambil tulang ni pun ganti pula. Ya Allah, seksa benda kau ni. Sakit tak satunya? Nurse dressing sakit tak? Sakit. Aku fikirkan nurse tu perempuan je. Kalau nurse lelaki aku sepak lama dah dia tahu. Nasib baiklah perempuan tuan. Tapi kalau dia semayang, kena walaupun dia sakit. Itu beza tu. Yang kedua, dia sihat. Dia tak duduk di ward, tapi dia gastrik. Jadi dia kenalah usaha sekejap. Pagi tu bangun sahur. Makan sahur sekejap. Niat puasa. Cuba tengok. Pukul 8 bertahan tak? Okey. Pukul 9? Okey. Pukul 10? Okey. Kalau gitu teruskan berpuasa lah. Dia bukannya sakit yang pembenan duduk atas katil dan duduk menung itu. Dia sihat. Cuma dia tak boleh berlapar. Dia cuba dah dulu sedaya upaya dia untuk berpuasa. Kalau dah tak boleh, buka saja. Yang kedua, musafir. Adakah semua musafir itu diharuskan tidak berpuasa? Bila sebut musafir, faham secara umum, saya boleh buka lah. Saya boleh buka lah. Maruku dah ada, kurma dah ada, biskut kepala lutut dah ada. Air panas tak ada. Restoran Haslam. Dekat tuan-tuan tu. Tapi saya musafir. Saya duduk dalam kereta. Saya tak bawa kereta. Saya tidur kat belakang. Saya duduk je. Saya bukan berjalan kaki. Saya bukan kena panas terik. Maka saya berpuasa lagi afdal daripada saya
berbuka. 2, musafir. Dia duduk dalam kereta, duduk dalam bas, elok aja. Tiba-tiba jam, kemalangan, susah, kereta rosak, bas rosak, lapar pula tengah-tengah panas. Pergilah buka. Ustaz, dia tak bawa meruku macam ustaz. Dia tak bawa air mineral ustaz. Sebab dia memang dah set nak puasa. Suruh dia buka bonet kereta, buka tangki, nganga situ. InsyaAllah, KPJ dekat je hospital tu. Yang ketiga, seorang je tak puasa, yang lain puasa. Contohnya apa? Pilot. Contohnya driver kereta api. Dia kalau dia puasa, sekali lagi dia jadi hypo. Dia ada kencing manis. Tengah-tengah bawa kereta api tu, hypo. Tak berhenti kat stesen. Selepas ke siam. Dia pilot kapal terbang. Buatnya dia tu tak makan ubat. Dia pula ada penyakit jantung pula. Ustaz, pilot mana ada sakit jantung? Nampak benar kamu nipu? Saya naik flight daripada Kuala Lumpur pergi ke Mesir. Landing dekat Bangkok. Saya kata, kenapa turun sini? Duduk dalam flight tu. Dah setengah jam ni tak bergerak ni, baik. Baru buat pengumuman. Diminta semua turun. Masuk hotel. Kenapa pula? Rupanya pilot kena serangan jantung. Lah. Dapat naik bas, masuk hotel pula. Besok pula penerbangan. Saya tanya pegawai Thailand Thai tu, saya tanya bila nak terbang pula ni? Tunggu pilot lain datang. Oh sudah. Bila datang? Tak tahu. Saya dah kat Mesir ni. Buat macam mana? Kawan sebelah ni kata, aku nak saman je. Nak saman apa? Benda sakit. Nasib baik dia transit sekejap di situ, dia kena serangan jantung. Buatnya dia kena serangan jantung kat tengah-tengah langit tu. Duduk kat jantung. Pramugari tanya, siapa sini boleh buat kapal terbang? Saya tak erti. Saya ESP boleh. Tu nak saman kejadah apa? Sebab itu kadang-kadang orang yang musafir ni Allah Maha tahu, buka puasa pasal hang memang dah ada penyakit. Buatnya hang hypo ke, hang hypertension ke, tak kira lah hypo apa benda pun. Hang tak boleh buat kendalikan kereta api, lori, hang langgar segala orang. Makan, buka. Cuma janganlah makan depan orang ramai. Ya pula. Mi kari buat tu. Satu bah duk tengok bong mi kari. Kita puasa, dia tak puasa. Celaka tu daripada bah ni. Jadi kita marah. Dia hampir pandai-pandai lah menyorok. Sebab tu tuan-tuan tak perlu heran. Ada driver lori yang pergi makan dalam tandas. Duk ngok-ngok apa? Ni. Rupa tak puasa. Jadi diharuskan untuk tidak berpuasa. Begitu juga perempuan yang mengandung. Perempuan yang mengandung ni, dia ada beberapa jenis kategori. Yang pertama mengandung, menyusu semua ni ada 3. Yang pertama dia tak puasa. Sebab apa? Sebab dia mengandung. Dia tak boleh nak puasa. Dia muntah, dia allergic, dia morning sickness, night sickness. Semua sickness dia ada. Muntah. Tambah kalau balik kampung mengandung, ya Allah. Balik awal seminggu, muntah saja dekat kampung. Mak mertua kata, dah lah pergilah dekat depan. Kan muntah lauk aku pula ni. Tak boleh nak puasa mak. Teruk betul kali ni mengandung. Teruk betul lah. Bila waktu berbuka, mak dia panggil. Leha, main makan. Elok makan tentang ngap-ngap. Mak mertua dia tanya, kau tak ada morning sickness pula kata dia. Baik, itu orang yang mengandung, dia berbuka puasa sebab dia tak larat. Dia penat sangat-sangat. Doktor kata, kak, jangan berpuasa. Buka lah. Sebab kandungan kak ni berusia. Kak ni risiko. Kak 46 tahun. Cucu pun dah ada dah. Sama naik dengan menantu ni. Menantu mengandung, akak mengandung juga. Jadi akak buka lah puasa sebab akak berisiko. Maka nanti dia habis Ramadan, dia qada saja. Okey. Yang kedua, dia buka puasa sebab masalah dia dengan masalah anak. Kak,
Kak umur 46, jantung, kencing manis, darah tinggi semua ada. Kak pula pergi mengandung pula. Aduh. Yang ni jumpa kat saya. Dah kena ikat lah. Suami dia datang, Ustaz, isteri saya mengandung, Ustaz. Lah, mengandung pula. Tu pula dah ikat lah, mengandung pula. Saya kata bocor lah tu. Kemudian anak dia pula, doktor kata, anak yang awak kandung tu, kalau awak puasa nanti zat tak cukup. Pasal awak tak mampu nak bagi kalsium, potasium, semua sium tak mampu lah. Awak kena makan. Kalau tidak anak awak tu nanti lahir masalah. Maka dia boleh buka puasa. Nanti habis bulan Ramadan, apa dia nak buat? Qada saja, tak payah fidyah. Sebab apa? Sebab dia ada masalah. Walaupun anak dia ada sekali masalah, tapi disebabkan dia tu ada masalah, qada saja. Yang ketiga, dia mengandung. Okey, dia mengandung, kemudian anak dia yang bermasalah. Dia tidak bermasalah. Dia tak sakit. Dia sihat. Anak dia yang masalah. Dia kena qada dan dia kena bayar fidyah. Boleh faham? Jadi, bagi orang yang bermusafir, janganlah siap-siap daripada rumah lah. Abang, tak payah bangun sahur. Kita nak bergerak awal ni. Eleng kau. Bukan awak pikul bas. Bukan awak naik unta. Bukan berjalan di padang pasir. Jadi, afdalnya berpuasa. Sehinggalah sampai satu saat, dia mencabar kita. Misalnya nak balik Kota Baru, nak pergi Kuantan baru ni, 3 jam, 4 jam duduk menung. Aircon pula masa itulah mampu. Aduh, buka tingkap panas lah. Anak pula menangis. Mama, dahaga mama, dahaga. Buka lah puasa. Allah malaka sumtu lah. Pukul 2 petang. Pukul 2 petang nampak dah. Maghrib pun tak ada. Boleh ya? Tadi soalan kedua tadi apa tadi Kak? Lupa. Zakat. Zakat mah biasalah. Ikut cukup nisab, cukup haul. Cukup nisab, cukup haul bayar. Macam zakat biasa. Ya, di luar tu saya tengok tadi ada bank muamalat ada apa nama wakaf lah, pelaburan mah lah apalah. Okey. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, cuba tengoklah mah kita hak kita pakai berapa gram. Mah yang kita simpan berapa gram yang kena bayar zakat dengan yang tidak perlu bayar zakat. Yang dipakai sentiasa pakai, tak pernah buka. Gelang kita, cincin kita, rantai kita, berapa gram yang bebas daripada zakat. Berapa pula emas kita yang disimpan tak pakai-pakai. Kalau pakai pun waktu pergi kenuri je. Pergi kenuri pakai gelang ni, jalan-jalan kan, nak ambil lauk. Jauhnya lauk, nampak tu. Balik rumah simpan balik. Yang ni kena. Okey, wallahu a'lam. Cuma tuan-tuan kena tengok emas tu, ada emas campur. Ada emas campur batu, campur berlian, campur ini, campur itu. Kena timbang betul-betul lah masa beli tu. Tanya, kena tengok, tulis, suruh Cina tu tulis. Emas berapa? Batu biasa berapa berat dia? Jangan ditimbang sekali pula. Hak tak batu, hak tak emas pun kita bayar zakat. Okey, jadi banyak persoalan tentang zakat ni tu, tentang emas ni tu, bank muamalat kena buat program lain. Sebab sekarang ni orang suka tukar barang emas. 2 tahun lepas dia pakai gelang emas. Tahun ni dia nak tukar baru. Harga mahal sikit lah, 258. Tak apa, cantik. Cantik sangat. Dia pun pergi tanya dekat toki Cina. Toki, berapa you angkat? Berapa ni? Dia pun tengok. Pergi tembok dengan api pula. Semua nak buang daki. Tengok, timbang. Okey, ini saya ambil 5,000. 5,000 saya ambil. Ambo kasihlah lebih sikit. Ini 5,000 lebih sekarang mahal lah. Tolak inilah 5,000. Aku nak beli baru tau. Aku nak tukar yang ni tau. Tak apalah yang kat lantai you tambah sajalah. Ini berapa? Ini 6,500. Ini sudah 5,000. You tambah lagi 1,500 lah. Dalam proses daripada 5,000 nak pergi ke 6,500 tu berapa minit? Berapa jam? Sekejap pakai belet. Dia dah pegang dah rantai kita 5,000 tadi. Sebab tu kena belajar kaedah riba. Cara-cara mengenal riba. Ini salah satu bentuk riba. Jadi kalau tuan-tuan dah tolak emas tuan-tuan, ambil duit terus. Bawa dalam poket. Masalahnya poket saya tak ada Ustaz. Kepala otak kau.
Beg tangan kau lah. Tadi saya cakap poket. Cakaplah terang-terang. Astagfirullah. Susahnya nak ceramah zaman sekarang. Dia luruh benda yang tak. Cakap terlebih jadi 18 SX. Ya. Saya kata hari tu saya ceramah di mana? Saya kata kita ni yang kata kena mandi hadas besar tu, suami isteri bila berhubung suami isteri, hilang helmet dia. Kalau sekadar touch and go saja, tak payah mandi lagi. Kalau helmet tu hilang, kena. Ustaz, maknanya kita kena pakai helmet buat tu. Astagfirullah. Susah hati sungguh tuan. Dia kena cerita jelas-jelas. Cerita jelas-jelas, ustaz lucah. Bila cerita sekerat-sekerat, dia tak faham. Jadi tuan-tuan, tak mana tadi mah tadi ni. Ambil dulu mah ni. Okey, aku tolakkan hang berapa ringgit mah ni, gelang ni 5,000. Okey, ambil 5,000. Boh, simpan. Pegang. Boh lah tak kira lah. Boh lah mana-mana boh lah. Lepas tu baru pergi tengok survey. Mana. Ni berapa ringgit? 6,500. Campur 6,500 baru bayar kat dia. Sebab mah ni harga dia turun naik dalam masa 1 minit, 2 minit, 1 saat. Harga berbeza-beza. Jadi yang tu kena buat lain. Minta bai muamalat buat ceramah lain, kita cerita bab mah. Bab zakat entah. Wallahu a'lam. Saya ni mati. Contohlah saya mati. Bila saya mati, saya meninggalkan puasa 50 hari. Tak qada-qada 50 hari saya tak qada. Siapa yang nak tolong qadakan puasa bagi pihak saya? Hukum dia boleh. Anak saya, isteri saya, anak ambil 5 hari, anak anu ambil 5 hari. Mai satu makcik. Makcik ni anak murid Ustaz Kazim, makcik nak tolong puasa 5 hari kat dia. Boleh? Boleh? Boleh tak? Boleh. Maknanya selesai dah masalah dia. Selesai. Baik, Ustaz Din ni. Apa? Terkejut kah? Jangan kah? Ustaz Din ni zakat fitrah belum bayar ke? Dia teman saya pergi jumpa dengan Amil di bawah tu. Din, hang teman aku Ustaz, bayar Amil zakat bawa Amil bawah tu. Jom. Hang bayar lagi zakat. Mana ada lagi aku tak bayar lagi. Tak apa, aku bayar zakat kat hang. Zakat hang aku bayar tahun ni. Maka saya pun bayar dekat dia RM7. Beras jasmin. Kacak rambutan kah RM7. Boleh tak? Boleh. Dengan syarat dia izinkan. Saya izinkan. Silalah bayar. Alhamdulillah. Entah. Boleh. Itulah dia. Yang tak ada qadaknya semayang. Semayang tak ada. Yang maksud saya bukan qadak. Qadak tu. Yang semayang badal, ganti semayang tak ada. Qadak semayang ada. Yang ganti. Bapak tak semayang tak apa. Saya sebagai anak bapak. Haji boleh tak ganti? Haji boleh. Selesai hutang. Din, dia ada hutang. Hang hutang siapa? Aku hutang Along. Tolonglah. Tak apa, aku tolong bayar. Selesaikan masalah dia. Boleh. Jadi tuan-tuan kiaslah kepada persoalan anak angkat tadi. Okey, saya tak ada mak. Saya tak ada bapak, mati. Saya duduk dengan mak angkat saya. Dia bela saya pada kecil. Boleh tak ustaz saya sedekahkan pahala untuk dia? InsyaAllah boleh. Kita wakaf atas nama mak. Sebut nama. Yang ni saya wakafkan untuk buat surah atas nama mak angkat saya, Hajah Rogayah binti Mak. Contoh dia. InsyaAllah sampai. Kalau hak puasa tadi pun boleh bantu, badal haji, buat haji pun boleh bantu. Tuan-tuan tengok, orang kita ada upah ayah haji untuk ayah-ayah kita. Kita tak kenal pun siapa dia. Pi tabung haji, saya nak upah haji untuk arwah bapak saya, badal haji. Buat. Maka boleh sampai pahala dia. Takkan untuk mak angkat kita, bapa angkat kita tak sampai. Wallahu a'lam, insya-Allah sampai mudah-mudahan.